Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan daripada Menteri Kewangan sendiri yang memang mengejutkan kita semua. Menteri kata negara kita, Malaysia, berdepan ketirisan subsidi diesel yang serius. Negara kita sedang berdepan isu ketirisan subsidi diesel yang serius dan wujud kemungkinan terdapat pihak yang tidak layak namun masih menikmati subsidi itu, kata Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Memberi contoh mengenai penggunaan diesel bersubsidi dalam negara, Amir berkata penggunaan itu adalah lebih kurang 6.1 bilion liter sebelum COVID-19 dan kini penggunaan diesel bersubsidi mencecah 10.8 bilion liter. Kalau kita kira peningkatannya ialah 70%. Jadi mana subsidi diesel itu pergi? Kita rasa buat masa sekarang ada kemungkinan besar subsidi itu berganjak kepada sektor yang tidak berhak mendapat subsidi. Tuan-tuan, kalau membeli diesel daripada stesen petrol, kita akan membayar RM2.15 per liter. Tapi kalau kena bayar kadar komersial, jika anda dalam sebuah syarikat dan tidak layak untuk subsidi diesel, anda perlu membayar lebih kurang RM3.48 per liter. Jadi perbezaannya amat ketara. Katanya ketika berucap pada perhimpunan bulanan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup di Putrajaya. Turut hadir Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Muhammad Ali. Mengenai kemungkinan subsidi tersebut berganjak kepada sektor yang tidak berhak mendapat subsidi diesel, Amir berkata perkara itu mengakibatkan beban lebih besar kepada pengurusan kewangan negara. Ketirisan ini yang perlu kita hentikan. Duit kita bayar kepada syarikat yang tidak sepatutnya mendapat subsidi. Ia sepatutnya pergi kepada rakyat untuk kita bina sekolah yang lebih elok, klinik serta infrastruktur lain yang lebih penting kepada rakyat, katanya. Kita harus bertindak kena tutup kelompangan yang ada dari segi ketirisan ini. Kita tengok dari segi jumlah subsidi diesel yang diberi tahun lalu lebih kurang 20 bilion ringgit Malaysia. Jadi kalau kita dapat potong setengah pun, alhamdulillah, katanya. Dia berkata kerajaan Madani akan berusaha untuk menjana hasil yang lebih, mengurangkan ketirisan dan menyalurkan dana ke saluran yang menguntungkan kepentingan rakyat dan negara. Katanya lagi Malaysia mempunyai peluang untuk keluar daripada kekangan ekonomi walaupun mengambil sedikit masa serta menekankan perlunya untuk berterusan usaha untuk mencapai hasrat tersebut. Sebab itulah dari segi pihak kerajaan antaranya melalui Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri, kita telah berusaha untuk menarik pelabur datang ke Malaysia. Alhamdulillah tahun lepas kita lihat pelaburan diluluskan, berada pada satu tahap yang tinggi dan tidak pernah lagi dicapai sebelum ini, yaitu sebanyak RM329.5 bilion, katanya. Dia berkata kerajaan turut memberi tumpuan untuk memperluas hasil dan usaha itu sedang dilakukan menerusi cukai perkhidmatan yang telah dinaikkan kepada 8% berkuat kuasa 1 Mac lepas berbanding 6% sebelum ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Isu kali ini memang paling panas apabila ada tuduhan mengatakan bahawa Samsuri hanya boneka hadi, belum tunjuk sebarang kejayaan. Apa pendapat anda tentang isu itu? Benarkah Samsuri hanya boleh atau hanya menjadi boneka kepada hadi? Dan betulkah Samsuri belum pun menunjukkan sebarang kejayaan? Ditulis oleh Burhan Ahmad. Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar
hanya boneka kepada Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang, dan belum menunjukkan seberang kejayaan di Terengganu. Pengerusi Amanah Terengganu yang baru, Senator Hasbi Muda berkata, sehingga kini Samsuri belum memperlihatkan sebarang jasa yang boleh dibanggakan oleh rakyat Terengganu. Drawbridge yang terkenal itu pun bukan dihasilkan oleh beliau. Itu sudah dirancang dan dibuat oleh kerajaan BN sebelum ini, kata Hasbi. Katanya lagi, apa yang ada kepada Samsuri hanyalah image baik beliau berbanding dengan pemimpin PAS yang lain. Apabila beliau dilihat membawa image sebagai seorang profesional dan menolak politik takfiri yang melingkungi image parti itu sekarang. Dr. Sam ini, dia bawa image baru kepada PAS. Saya difahamkan gagasan budaya politik matang dan sejahtera juga yang kuat mengangkat beliau. Maknanya, kita jangan melabel orang, jangan takfiri, kata beliau. Cuma sejauh mana kekuatan Dr. Sam dalam PAS itu masih jadi persoalan, kata Hasbi dalam satu sesi podcast dengan beliau. Menurut bekas calon amanah di PAKA itu, Samsuri belum menunjukkan sebarang hasil sebagai Menteri Besar Terengganu. Bukan belum berjaya, belum ada hasil pun, kata beliau. Dari segi politik pula, Samsuri hanya boneka hadis saja, katanya. Secara kasarnya, dia hanya boneka Hadi Awang. Hadi Awang tak boleh jadi Menteri Besar. Jadi Dr. Sam ini orang dia, kata Hasbi. Menurut Hasbi, penghormatan orang kepada Samsuri adalah kerana dia orang Presiden PAS. Sebenarnya, kata Hasbi, Samsuri sendiri tidak boleh mentadbir atau menguruskan perhubungan PAS Terengganu. Parti PAS terpaksa melantik orang lain yang lebih senior, yaitu Senator Husin Awang sebagai Pesuruhjaya PAS Terengganu untuk mententramkan pergolakan di Terengganu. Kalau dia ada kekuatan untuk memimpin, dia sepatutnya menjadi Pesuruhjaya PAS Terengganu. Tetapi dia hanya timbalan yang jadi Pesuruhjaya tokoh yang seusia dengan Presiden PAS yang memang dihormati, kata Hasbi lagi. Menurut beliau, prestasi Samsuri sebagai Menteri Besar sangat teruk. Ekonomi umpamanya kalau Selangor sumbangkan KDNK negara 25,5%, manakala Terengganu 2,5% saja. Itu pun sebagian besarnya adalah hasil petroleum. Industri juga tidak kelihatan di Terengganu. Kalau industri pun terbelakang, pertanian juga teruk. Beras Terengganu pun hanya 50,000 ton metrik setahun pengeluarnya. Telur pun tiada, dia baru nak buat saja. Jadi tidak ada prestasi yang boleh dibanggakan, katanya. Belanjawan Terengganu pula bergantung kepada pemberian dana khas persekutuan untuk takbir negeri itu. Hasil yang dia betul-betul jana tidak cukup pun untuk bayar gaji kaki tangan dia. Saya ingat hanya 270 juta ringgit. Macam itu saja berbanding dengan perbelanjaan semasa dia sebanyak lebih kurang 350 juta. Di situ kita boleh lihat dalam tempo 5 tahun dia jadi Menteri Besar, dia tak buat apa-apa yang besar, katanya lagi. Samsuri dipilih sekali lagi sebagai Menteri Besar selepas PAS menang besar di Terengganu dalam pilihan raya 6 negeri baru-baru ini. Walaupun sebelum itu terdapat ura-ura, Istana Terengganu tidak mahu beliau menjadi Menteri Besar lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada orang kata isu kali ini dah benar-benar melampau. Ada juga kata isu kali ini dah benar-benar menunjukkan bersatu semakin lemah dan
akan digantikan. Ada juga yang kata, adakah dengan isu kali ini akan menyebabkan Parti Bersatu terasa hati lalu melarikan diri merajuk. Saudara-saudara sekalian, isu tentang konsert Taylor Swift yang mana telah menimbulkan pelbagai perdebatan, bahkan menimbulkan pelbagai pendapat daripada kerajaan, daripada pembangkang, daripada Parti Bersatu, daripada PAS, akhirnya menjadi satu perkara yang menjadi perdebatan hangat di media sosial. Apabila Tuan Ibrahim menyekolahkan Peja, konsert Taylor Swift, Tuan Ibrahim sekolahkan Peja. Penganjuran konsert khususnya melibatkan artis luar negara tidak boleh dilihat dari segi peluang ekonomi dan pendapatan kepada negara sahaja, tetapi kesannya yang lebih besar menurut timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man. Tuan Ibrahim berkata, keuntungan ekonomi yang diraih tidak berbaloi jika ia menyebabkan kerosakan yang lebih besar. Kita menentang sebab untung katalah 1 juta ringgit. Tetapi kerosakan tidak boleh dipulihkan dengan nilai 1 juta ringgit, katanya lagi. Kita kena jelas, jangan hanya melihat dari segi dolar dan sen, tetapi perlu juga dilihat dari segi akhlak, kesan kepada remaja, bentuk persembahan yang dibuat, pergaulan bebas yang berlaku. Kerana kita sekarang ini dalam situasi kritikal, katanya kepada Malaysia kini. Antara nilai negatif menurut Tuan Ibrahim yang dipromosi sebelum ini adalah komuniti LGBT dan serta pergaulan bebas. Ahli Parlimen Kubang Krian itu tidak menamakan mana-mana selebriti secara khusus, namun sebelum ini dia pernah menyuarakan bantahan serupa berhubung persembahan Coldplay di Kuala Lumpur pada November tahun lalu. Dia mengulas kenyataan timbalan Presiden Parti Bersatu Ahmad Faizal Azumu yang Malaysia gagal merebut peluang apabila terlepas untuk menjadikan negara sebagai tuan rumah bagi konsert The Eras Tour yang membawakan penyanyi Taylor Swift. Menurut Faizal, negara mengalami kerugian jika terus gagal memanfaat ruang yang ada untuk membolehkan artis antarabangsa mengadakan persembahan di negara ini. Ia susulan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dilaporkan berkata, langkah menjadikan republik itu sebagai destinasi tunggal konsert Taylor Swift di Asia Tenggara sebagai langkah yang terbukti sangat berjaya. Pada masa sama, Lee berkata, ia bukanlah tindakan yang tidak mesra terhadap negara-negara lain di rantau berkenaan. Untuk rekod, konsert The Eras Tour Taylor Swift akan diadakan selama 3 malam berturut-turut di Republik berkenaan mulai 5 Mac lalu. Menyifatkan pandangan Faizal sebagai bersifat peribadi dan tidak mewakili Bersatu, Tuan Ibrahim sekali lagi menegaskan PAS bukan semata-mata menentang persembahan atau konsert, tetapi apa yang kita tentang adalah nilai yang dibawa. Apakah nilai positif bagi rakyat atau nilai negatif bagi rakyat, soalnya lagi. Mengulas lanjut, dia berkata kerajaan tidak perlu terlalu menyanjung artis luar negara, sebaliknya turut membangunkan bakat tempatan dengan membangkitkan kumpulan nasyid raihan yang sebelum ini pernah mengadakan persembahan di banyak negara luar. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.